Alright guys, jadi kita sambung lagi pembelajaran kita sejarah tingkatan 5 bab 2. Oke, jadi sekarang kita berada di 2.3 sudah, oke, yaitu ciri utama perlembagaan persekutuan. Oke, kita ulang balik. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi, oke, undang-undang tertinggi, oke, dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Jadi macam mana kita punya pemerintahan negara, pengurusan negara kita? Oke, pemerintahnya kita ikut kepada, oke, sebuah buku, buku itu buku perlembagaan. Nah, kita ikut perlembagaan. Nah, kita yang sudah tentukan. Contoh ini buku perlembagaan. Bagaimana memerintah negara? Kita ikut buku perlembagaan ini. Sudah ditulis begitu. Kita ikutlah. Siapa yang buat di perlembagaan nih? Itu kita sudah belajar sejarahnya kan. Lord Reed apa semuanya. Tapi bila sudah merdeka, siapa yang buat nih perlembagaan nih? Perundangan nih. Siapa yang gubal, siapa yang pindah? Itu parlimen. Kita bincang kemudian. And then cukup kamu tahu perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara, yang semua wajib ikut, daripada yang di Pertuan Agung sampailah ke rakyat biasa, semua kita tertakluk kepada perlembagaan. Apa namanya? Perlembagaan persekutuan. Persekutuan itu negara kita lah. Kita lah ini persekutuan. Malaysia ini adalah negara persekutuan. Alright. Jadi perlembagaan kita nih, kita ada dua ciri utama. Yang pertama yaitu tradisional dan juga moden. Kita campur. Perlembagaan tradisional dan juga perlembagaan moden. Jadi apa ciri tradisional yang ada dalam perlembagaan Malaysia ni? Lain negara, lain dia punya undang-undang. Australia lain lagi. Amerika pun lain lagi. Lain negara, lain dia punya perlembagaan. Jadi kita Malaysia ni special. Kita gabung antara yang tradisional dan juga yang moden. Mari kita tengok apa ciri tradisional dalam perlembagaan kita ni. Yang pertama iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja. Sejak zaman dulu lagi kita memang guna sistem beraja kan. Jadi raja ni ataupun sultan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, dan memiliki kuasa penuh di wilayah atau negeri masing-masing. Maksudnya dia berkuasa mutlak lah. 100% kuasa, dia yang kontrol. Baginda sultan yang berkuasa untuk memerintah negeri. Dan setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Jadi kita di Malaysia, walaupun kita ada raja, kita campur. Raja berperlembagaan, raja juga tertakluk kepada perlembagaan. Lepas itu demokrasi berparlimen. Maksudnya kita pilih siapa yang layak untuk menjadi ahli parlimen. Sebab parlimen ni adalah orang yang menggubal undang-undang. Mereka yang menguruskan negara. Jadi kita pilih mereka melalui demokrasi. Itu secara umum pilihan raya lah maksudnya. And then yang di Pertuan Agung diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Jadi dalam perlembagaan persekutuan yang dirangka pada tahun 1957 itu kan, untuk merdeka punya Sonrejaya itu. Jadi mereka telah mewujudkan satu jawatan yaitu yang di Pertuan Agung. Sebab kita ada 9 sultan kan, raja-raja Melayu kan. Jadi Baginda Sultan ini bergilir-gilir menjadi yang di Pertuan Agung. Satu jawatan yaitu yang menurut perlembagaan, sudah ditulis oleh dirangka dalam perlembagaan. Persekutuan Tanah Melayu mesti ada yang di Pertuan Agung. Jadi bagaimana dipilih ini Pertuan Agung? Mereka bergilir-gilir setiap 5 tahun. Itu nanti detailnya kamu belajar nanti tingkatan 6 pengajian am. Alright, and then kalau di peringkat persekutuan, yang di Pertuan Agung lah adalah pemerintah tertinggi negara. Jadi salah satu kuasa agung ialah kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman. Orang yang disabitkan kesalahan. Maksudnya dia sudah bersalah nih. Dia sudah bersalah. Jadi yang Pertuan Agung ada kuasa untuk mengampunkan dan juga menangguhkan hukuman. Contoh orang tu digantung sampai mati. Ini Pertuan Agung boleh menangguhkan, ada kuasa untuk menangguhkan, ataupun mengampunkan kesalahan tu. Tapi kalau sekarang dia ikut kepada nasihat lah daripada Perdana Menteri juga. Boleh atau tidak. Jadi seterusnya apa lagi? Agung juga ada kuasa untuk membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Ada beberapa jawatan yang di Pertuan Agung yang melantik. Ada yang melantik ikut budi bicara, ada yang dilantik demokrasi. Contoh macam Perdana Menteri.
Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi untuk jawatan Perdana Menteri itu mesti apa? Melalui pilihan raya, demokrasi. Okay, ya. Okay, dan kalau peringkat negeri, okay, ada raja, okay, ataupun sultan di setiap. Okay, baginda menjadi ketua negeri masing-masing. Jadi kalau dalam kalau kuasa eksekutif ni pentadbiran pengurusan negara, itu dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Negeri lah. Maksudnya dia ada kira macam parlimen kecil peringkat negeri. Itu dipanggil sebagai Majlis Mesyuarat Negeri. Jadi sama juga, rajanya mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman, tapi peringkat di negeri masing-masing saja. Contohnya macam negeri Selangor, Sultan Selangor boleh menangguhkan dan mengampunkan. Bagi pesalah-pesalah yang sudah dibicarakan dan disebutkan bersalah. And then raja juga dikenali sebagai tonggak, kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Yang pernah kan orang dapat anugerah kurnia daripada sultan kan, dapat gelaran datuk. Contoh gelaran apa lagi, Tan Sri, Datuk Sri, itu semua itu adalah salah satu bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dan juga raja-raja Melayu. Sekarang ramai orang dapat gelaran datuk kan. Itu kenapa dia terpilih? Macam mana boleh terpilih? Itu kamu kaji sendiri. Biasanya orang yang mendapat kurnia daripada sultan ini adalah orang-orang yang banyak jasa kepada negara ataupun negeri. Alright. Itu adalah ciri tradisional pertama, yaitu kesultanan dan pemerintahan beraja. Dan ciri tradisional yang kedua yaitu agama Islam. Kita campurkan unsur Islam di dalam perlembagaan negara kita. Jadi kalau zaman British, walaupun British yang menguruskan perundangan negara, tapi dalam bahagian hak kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu, agama Islam, British tidak campur tangan. Itu diserahkan sepenuhnya kepada raja atau sultan. Jadi lepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing, dan wilayah persekutuan dan negeri tidak beraja, perkara ini terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya kalau negeri yang ada sultan, Selangor, Perak, Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak, Selangor, Sembilan, itu mereka ada sultan, Perlis ada rajanya kan, Raja Perlis. Negeri Sembilan ada Yang Tuan Besar. Jadi itu agama Islam, adat istiadat semua itu adalah terletak di bawah sultan masing-masing, raja masing-masing. Tapi bagi negeri yang tiada sultan, contohnya macam wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, 3 wilayah persekutuan, mereka tiada sultan. Sabah, Sarawak tiada sultan. Melaka, Pulau Pinang pun tiada sultan. Jadi agama Islam terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Faham? Alright. Itu berkaitan dengan agama Islam. Sebab itulah kalau macam undang-undang berkaitan Islam ni ada ikut negeri masing-masing. Contoh macam zakat, ataupun undang-undang Islam. Contohnya macam masa PKP ni kan, ikut undang-undang Islam di bawah kuasa negeri. Ada negeri yang benarkan solat Jumaat waktu PKP dengan hak tertentu. Ada negeri yang tidak membenarkan langsung. Dia tidak seragam kan. Negeri lain ni lain, negeri ni lain. Jadi itu disebabkan apa? Bidang kuasa agama Islam terletak di bidang kuasa negeri masing-masing. Bukannya persekutuan. Faham? And then seterusnya iaitu bahasa Melayu. Ciri tradisional yang ketiga iaitu bahasa Melayu. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca. Semua tahulah kan, lingua franca ni bahasa komunikasi kan. Dan memainkan peranan yang penting sebagai bahasa ilmu. Jadi even sekarang sudah merdeka, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dalam negara kita. Sudah tulis dalam perlembagaan. Perkara berapa? 153 kah? Ada dalam perlembagaan, bukan buku inilah. Buku perlembagaan. Cikgu pernah pegang, tengok, cikgu tidak pernah baca sampai habis tu. Buku perlembagaan tu, kita belajar bahasa Melayu, tertulis dalam perlembagaan, bahawasanya bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Itu sudah ditulis dalam perlembagaan. Tiada orang yang boleh persoalkan kenapa mesti bahasa Melayu, kenapa bukan bahasa lain. Tidak boleh, sebab sudah tertulis dalam perlembagaan. Kita tidak boleh lawan itu perlembagaan, sebab perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Seterusnya yang keempat iaitu
kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra. Okey, orang Melayu dan Bumi Putra. Okey, Bumi Putra lah. Okey, Sabah dan Sarawak terutamanya. Jadi kalau sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra terletak di bawah kuasa raja dan ketua pribumi. Kalau yang ada raja lah, kalau yang tidak ada raja, ketua pribumi. Ketua adat. And then apabila merdeka, yang di Pertuan Agong, bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, dan Bumi Putra Sabah Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. Maksudnya lah, contoh lah kan, tiba-tiba ada parti politik ni, mereka menang pilihan raya, mereka jadi kerajaan, mereka berkuasa, mereka mau menafikan hak kaum-kaum lain ni. Contohnya, parti itu dikuasai oleh satu kaum. Lepas tu kaum ini cakap, kaum ini tidak boleh menggunakan bahasa ibunda, kaum ini tidak boleh mengamalkan adat mereka, agama mereka tidak boleh. Mereka buat perundangan ni. Jadi siapa yang membela kaum-kaum minoriti ini? Yang di Pertuan Agong. Kalau ikut perlembagaan Malaysia, yang di Pertuan Agong adalah pelindung kepada semua kaum di negara ini. Jadi apabila berlaku ketidakadilan terhadap satu kaum yang melanggar perlembagaan negara, ataupun ahli politik ni, yang demokrasi berparlimen, ahli parlimen ini cuba untuk menindas mana-mana kaum di negara ini, yang di Pertuan Agong ada hak untuk campur tangan. Sebab yang di Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Terutamanya orang Melayu lah. Contoh ada orang persoalkan, kenapa agama Islam agama rasmi? Kenapa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Jadi itu adalah tugas yang di Pertuan Agong, untuk melindunginya. Alright. Jadi itu 4 ciri tradisionalnya. Yang pertama tadi apa? Kesultanan, pemerintahan beraja masih ada. Kita agama Islam, masuk juga dalam perlembagaan. Bahasa Melayu, dan juga yang terakhir itu kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra. Itu pula ciri tradisional. Bagaimana pula ciri moden? Bagaimana pula dengan ciri moden? Perlembagaan persekutuan. Tadi tradisional sudah kan? Sekarang pertama iaitu kerajaan persekutuan. Ciri modennya ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan. Dalam perlembagaan persekutuan negara kita, mesti wujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Apa itu sistem kerajaan persekutuan? Sistem kerajaan bersekutu. Maksudnya gabung beberapa negeri ini, mereka yang kontrol di peringkat pusat. Maksudnya daripada banyak pentadbiran, orang bentuk satu pentadbiran yang paling tinggi iaitu peringkat persekutuan. Secara mudahnya lah kalau kita buat pertandingan kan, peringkat negeri, pertama peringkat daerah, lepas tu peringkat negeri, lepas tu peringkat kebangsaan. Kebangsaan ni yang peringkat persekutuan lah yang paling tinggi. Maksudnya ada satu institusi yang memerintah di peringkat persekutuan. Lepas tu ada juga institusi di peringkat negeri. Faham maksud juga? Alright. Jadi kita ada dua kerajaan, satu kerajaan persekutuan dan satu lagi kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan satu je lah, Putrajaya kan. Kerajaan negeri di negeri masing-masing. Jadi setiap dua organisasi ni, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni, mereka ada bidang kuasa masing-masing. Mereka ada bidang kuasa masing-masing. Contohnya ada bidang kuasa persekutuan yang buat, kerjanya persekutuan yang buat. Ada benda lain negeri yang buat. Contohnya macam apa lagi? Kita ambil ketenteraan. Ketenteraan. Itu adalah bidang kuasa persekutuan. Kalau macam negeri, contohnya tanah adat apa semuanya, agama Islam, itu adalah bidang kuasa negeri. Persekutuan tidak boleh kacau. Ada pula bidang kuasa yang dikongsi. Berkongsi. Contohnya macam dia pendidikan. Kita kongsilah kan, ada peringkat persekutuan, ada negeri. Tapi kalau pendidikan rasanya persekutuan lah. Dia ada senarai bidang kuasa persekutuan, senarai bidang kuasa negeri dan juga senarai bersama. Bersama ni maksudnya sama-sama buat. Contohnya macam jalan raya. Ada jalan raya yang dibuat menggunakan duit kerajaan persekutuan. Ada juga jalan raya yang dibuat menggunakan duit kerajaan negeri. Macam kalau beasiswa kan, ada beasiswa kecil persekutuan. Lepas tu kita ada beasiswa kerajaan negeri. Contohnya beasiswa kerajaan negeri Sabah, beasiswa Yayasan Sabah. Lepas tu beasiswa kecil persekutuan. Beasiswa SPA. Itu semua senarai bersama. Jadi kerajaan persekutuan
dan kerajaan negeri, okay, ada kuasa, masing-masing. Itu contohnya lah. And then seterusnya kewarganegaraan. Yang kedua bukan kewarganegaraan. Yang kedua itu sistem demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen. Jadi apabila persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia, kita amalkan demokrasi. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Ini yang pertama sekali ya, pilihan raya umum 1955. Jadi demokrasi ini maksudnya ialah pemerintah. Astagfirullahaladzim. Pemerintah dipilih melalui pilihan raya. Itu dinamakan sebagai demokrasi. Kamu pun dalam kelas pilih ketua kelas pun kan, pilih penolong ketua kelas, kamu undi kan biasanya kan. Itu pun adalah salah satu bentuk demokrasi juga. Jadi tujuan utama pilihan raya adalah untuk memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Memilih wakil, pemimpin, siapa-siapa yang layak, itulah diundi kan oleh rakyat, supaya mereka ni pemimpin ini dorang bentuk satu organisasi untuk membentuk kerajaan. Jadi bagi menentukan pilihan raya ini dapat dijalankan dengan adil, ditubuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi SPR inilah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk jalankan pilihan raya. Jadi pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Itu parlimen lah. Kalau kita mengundi kan, kita pilih ahli parlimen. Mereka lah yang menjadi wakil di peringkat persekutuan. And then kerajaan negeri, pilihan raya negeri pula milih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Contohnya macam saya di Tenom ini kan, di Tenom kami parlimen Tenom. Jadi ada satu ahli parlimen. Jadi kita kena undi. Satu kali untuk dia. And then lepas tu di peringkat parlimen ini di bawahnya ada dua DUN, Dewan Undangan Negeri. Jadi DUN ini dia akan menjadi wakil di peringkat negeri. Sabah di peringkat negeri Sabah lah. Kabinet negeri Sabah. Yang menang pilihan raya parlimen ini akan pergi ke parlimen sana. Di Kuala Lumpur. Jadi dua jenis pilihan raya. Pilihan raya persekutuan dan juga pilihan raya negeri. Itu kita punya sistem demokrasi berparlimen. Alright. And then yang ketiga tadi itu yaitu kewarganegaraan. Bagaimana kewarganegaraan? Ialah kita bentuk sebuah negara, mesti ada warga negara. Siapa yang layak jadi warga negara, siapa yang tidak layak? Kan apa syarat kalau memohon jadi warga negara? Itu semua tertulis dalam perlembagaan. Jadi kewarganegaraan persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ini yang zaman Persekutuan Tanah Melayu lah, PTM tu. Sebelum itu tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga penduduk mendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Jadi kemerdekaan Tanah Melayu membentuk Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Jadi sebelum 1948 tu, anggap sebelum merdeka lah. Rakyat tu kewarganegaraannya ikut nih rakyat raja. Contohnya Selangor, rakyat negeri Selangor. Jadi adalah warga negara Selangor lah. Dia begitu. Dia tidak undang-undang yang khas, untuk membentuk sebuah undang-undang syarat-syarat kewarganegaraan ini. Tapi bila sudah merdeka, jadi ada ditulis dalam perlembagaan, yaitu kewarganegaraan. Jadi kita ada satu taraf kewarganegaraan. Contoh macam masa itu Persekutuan Tanah Melayu. Jadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Tiada sudah yang warga Selangor, Johor, Perak, Kedah, tiada sudah. Dia guna taraf kewarganegaraan yang sama. Dia dua saja lah. Kalau bukan warga negara, bukan warga negara. Apa ciri-ciri warga negara? Macam mana mau jadi warga negara? Itu belajar kemudian. Jadi kita semua sama. Kita adalah warga negara. Itu adalah ciri-ciri moden dan tradisional perlembagaan persekutuan negara kita. Ini basic lah, asas untuk kita faham undang-undang negara. Untuk belajar mau faham undang-undang ni memang sangat banyak mau belajar. Sangat banyak mau belajar. Saya pun tak larat mau jadi lawyer ni. Sebab tu saya jadi cikgu saja. Tidak layak pun untuk jadi lawyer. Banyak benda mau dibelajar. Ini baru basic. Banyak sudah kan. Tapi kalau anda mampu, boleh belajar perundangan. Mana tu ada rezeki jadi lawyer kan. Lepas tu ada rezeki lagi jadi hakim.
Nah, kita tahu kan, ya. Tapi kalau mau jadi polis pun kena paham undang-undang juga. Kena belajar sejarahnya nih. Mana tahu kalau kamu dapat rezeki masuk pusat latihan polis, kamu akan belajar semula nih. Oke, belajar boleh pasal perlembagaan. Ya. Oke, jadi rasanya itu saja untuk ciri utama perlembagaan persekutuan. Jadi video akan datang, oke, Cikgu akan pergi kepada subtopik yang terakhir dalam bab ini yaitu 2.4. Pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 65. Apa yang berlaku 63 dan 65 nih? Apa peristiwa yang penting yang berlaku? Kita bincang di video akan datang. Oke, juga harap kamu semua paham. Tidak paham? Tanya juga kamu. Ya. Oke, itu saja. Bye bye.